Salam sejahtera, terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Ini satu lagi pendedahan berkait dengan arahan Najib. Bekas pengarah SRC akhirnya tampil buka mulut sekali lagi. Kata beliau, saya tak akan bantah arahan Najib. Itu pengakuan bekas pengarah SRC. Bekas pengarah SRC Internasional Ismi Ismail berkata, dia tidak akan menolak arahan daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak berkaitan syarikat Menteri Kewangan diperbadankan. Dia berkata demikian ketika pemeriksaan balas dengan Peguam Chong Yek Long yang mewakili bekas pengarah SRC Sahrul Azral Ibrahim Helmi dalam perbicaraan kes saman SRC Internasional Senan Berhad terhadap Najib berjumlah 1.18 bilion ringgit di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Ketika itu, kata Ismi, dia tiada sebab untuk mengesaki Najib yang juga Menteri Kewangan. Chong bertanya kepada Ismi, Kementerian Kewangan merangkumi Menteri Kewangan Najib yang juga Perdana Menteri ketika itu dan orang yang melantik anda sebagai pengarah dan pengerusi. Najib ada kata putus berkenan pelantikan pengarah SRC. Dalam keadaan itu, hakikatnya, pernahkah terlintas dalam fikiran anda yang anda boleh menolak arahannya? Ismi menjawab, saya tak akan tolak arahan Najib. Saya yakin dia cuba lakukan sesuatu yang terbaik untuk negara dan SRC. Itu hakikatnya, kata beliau. Sebelum ini, mahkamah membenarkan Najib untuk memanggil Ismi dan Sahrul selaku pihak ketiga dalam saman tersebut. Ismi berkhidmat dengan SRC sejak 2011 hingga 2014. SRC menyaman Najib berhubung dakwaan penyelewengan sebahagian daripada 4 bilion ringgit pinjaman RM3.6 bilion ringgit atau AS 1.18 bilion dolar dalam kadar pertukaran asing antara 2011 dan 2012 yang diterima syarikat itu daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP antara 2011 dan 2012. KUAP ialah badan berkanun di bawah Kementerian Kewangan, manakala SRC adalah milik penuh MKD. Najib, yang juga bekas penasihat emeritus SRC, sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun dan denda 50 juta ringgit dalam kes berasingan membabitkan penyelewengan RM42 juta ringgit daripada syarikat itu. Ismi bukan sahaja menjadi saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes rasuah terhadap Najib membabitkan dana 42 juta ringgit SRC, tetapi juga menjadi saksi pendakwaan dalam perbicaraan penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang haram berjumlah 2.27 bilion membabitkan bekas Perdana Menteri itu. Perbicaraan di depan Hakim Faiz Ruz Zainul Abidin bersambung Khamis ini. SRC memfailkan saman itu pada Mei 2021 di bawah pengurusan baru dengan mendakwa Najib sebagai penasihat emeritus planatif telah melakukan pecah amanah dan salah guna kuasa secara pribadi bagi mendapatkan manfaat daripada dana syarikat dan menyalahgunakan berbilion ringgit. SRC memohon pengisytiharan mahkamah bahawa Najib bertanggungjawab ke atas kerugiannya akibat pecah amanah dan menuntut bekas Perdana Menteri itu membayar balik 42 juta ringgit. Syarikat itu juga memohon perintah mahkamah supaya Najib bertanggungjawab terhadap kerugian 1.18 bilion US dollar yang dialaminya serta membayar balik sejumlah 120 juta AS dollar dana yang didakwa dimasukkan ke akaun bank bekas Perdana Menteri itu. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Saya bukan janji kewarganegaraan. Akhirnya, Adun Stulang buka mulut. Adun Stulang Chen Kah Eng menafikan dakwaan. Program taklimat kewarganegaraan anjuran pusat khidmatnya adalah untuk membantu warga asing memohon kewarganegaraan.
Kah Eng menegaskan beliau tidak pernah bermaksud untuk menjanjikan status kewarganegaraan kepada sesiapa, memandangkan terdapat garis panduan JPN yang perlu dipatuhi. Beliau sebaliknya menjelaskan bahawa program tersebut adalah untuk memberi penerangan, kesedaran dan pemahaman kepada warga negara Malaysia yang ada ahli keluarganya menghadapi masalah ketiadanegaraan statelessness. Hantaran di media sosial miliknya pada 31 Mei lalu juga dengan jelas menunjukkan tujuan program tersebut. Hanya apabila poster infografik dan caption yang dimuat naik sebelum ini dibaca berasingan oleh sesetengah pihak, ianya menimbulkan kekeliruan dari tujuan asal program taklimat kami, katanya lagi. Menurut Kah Eng, program taklimat itu telah dirancang bagi memberi pemahaman yang lebih jelas kepada golongan ini dalam berurusan dengan jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan, terutamanya Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Kementerian Dalam Negeri KDN, Jabatan Immigration Malaysia dan lain-lain. Menurutnya, warga negara Malaysia daripada kategori B40 dan berkahwin dengan warga negara asing paling ramai terkesan dengan masalah untuk mendapatkan IC biru untuk anak-anak mereka. Justru katanya, sebagai adun di Setulang, pusat khidmat beliau sering didatangi penduduk yang menghadapi masalah isu kewarganegaraan atas pelbagai faktor seperti keruntuhan rumah tangga yang menyebabkan dokumentasi anak ini terabai sehingga menjejaskan masa depan mereka. Terdapat juga kes-kes di mana permohonan telah lama diajukan kepada jabatan kerajaan tetapi atas sebab-sebab tertentu tidak layak dokumen tidak mencukupi, ianya tidak dapat diproses. Bagi kes seperti ini, pihak kami akan membantu dalam membuat semakan dan atau rayuan dari jabatan berkaitan. Saya berharap pencerahan ini dapat meredakan kekeliruan yang telah timbul dari tajuk poster kami sebelum ini dan spekulasi mengenai isu ini tidak diperbesarkan lagi, merujuk kepada kenyataan di media sosial pada 8 Jun lalu, ujar beliau lagi. Satu lagi tambahan terhadap isu ini, apabila ahli Parlimen Bangis Rezan Johan menemplak kumpulan walaun yang mengaitkan program permohonan kewarganegaraan yang diadakan oleh DAP Johor dengan usaha menjadikan warga China sebagai rakyat Malaysia. Sarizan berkata, ramai orang Malaysia sendiri yang mempunyai asas untuk mendapatkan kewarganegaraan, namun mereka tercicir disebabkan dokumentasi tidak lengkap. Oleh sebab itulah, Sarizan kata, wahai walaun, bukan semua permohonan ini adalah Cina. Dengan kata otak resis, kata Sarizan Johan. Disebabkan itu, katanya program sedemikian dilakukan untuk membantu mereka tentang dokumentasi yang diperlukan untuk memohon kewarganegaraan. Kata Sarizan lagi, ada yang anak angkat mak bapa rakyat Malaysia dan mahu jadikan anak Malaysia. Ada anak lahir kepada ibu Malaysia, tetapi sebab tak daftar perkahwinan, maka anak tak boleh dapat warga negara melalui kuat kuasa undang-undang. Beliau mencabar, saya cabar awak datang ke pusat khidmat rakyat saya. Saya tunjuk berapa banyak permohonan kewarganegaraan yang ada yang kami dah nasihati, kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye. Salam sejahtera. Padan muka dengan lelaki ini. Mulanya berani macam hero pahlawan konon. Lepas jerit dekat menteri, jerit dekat Rafizi, kenapa minyak tak turun? Tapi akhirnya relax je, Rafizi balas balik sampai membuat lelaki itu kecut tak tahulah kecut macam mana. Sehingga ada netizen kata, memang kecut sehingga kecut sekejut-kejutnya. Satu klip video tersebar di media sosial selepas seorang lelaki berteriak mempersoalkan
Mengapa harga minyak tidak turun ketika Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sedang menyampaikan ucapan? Majlis Pelancaran Jentera Perpaduan untuk Pilihan Raya Kecil Sungai Bakap malam tadi seterusnya bertukar sedikit gamat. Namun, naib Presiden PKR itu langsung tidak melatah. Lelaki yang berada dalam kalangan penyokong itu kemudiannya dijemput oleh Rafizi untuk naik ke atas pentas bagi memudahkan beliau memberikan penjelasan secara terus sambil disahut hadirin. Walaupun lelaki itu enggan, Rafizi tetap memberi penjelasan buat hadirin yang datang. Soalan itu yang diteriak-teriakkan itu dibangkitkan, dipercayai susulan pengumuman penetapan harga runcit diesel pada RM3.35 seliter bermula tengah malam tadi di stesen minyak seluruh semenanjung Malaysia. Rafizi berkata, kerajaan tidak pernah membatalkan subsidi bahan api, termasuk diesel yang mencecah 60 bilion setahun. Sebaliknya, mengalihkannya dengan memberikannya terus kepada rakyat. Beliau berkata, sebelum ini, subsidi terbabit dibayar kepada beberapa syarikat minyak saban tahun. Berbeza dengan tindakan kerajaan ketika ini yang terus mengagihkannya termasuk kepada keluarga yang menikmati pembiayaan serendah RM200 hingga RM500 sebulan. Zaman minyak dulu yang harga RM1.90 tahu tak berapa harga minyak mentah ketika itu. Tahu tak berapa subsidi yang kerajaan kena belanjakan? Sikit saja ditanggung kerajaan kerana masa itu subsidi kena belanja 3 bilion daripada 200 bilion lebih bajet. Sekarang ini subsidi 60 bilion dengan harga minyak mentah $80 setong. Saya sebut dulu turunkan harga minyak. Kalau harga minyak mentah rendah dan subsidi itu masih lagi boleh ditangguh, kenapa nak hapuskan subsidi? Sekarang, bila subsidi sudah jadi 80 bilion ringgit, nak buat sekolah tak boleh, nak naik gaji tak boleh, dan subsidi menyebabkan harga minyak yang rendah itu yang dapatnya orang kaya-kaya. Bukankah lebih baik kita alihkan subsidi itu? Bukanlah kita batalkan, kata Rafizi lagi. Kita alih subsidi maksudnya subsidi terus diberi. Diesel kenderaan awam, lori kecil, pickup, peniaga semua dapat. Malah orang biasa gaji 100,000 ke bawah setahun pun dapat, atau kita agihkan kepada keluarga biar dapat subsidi minyak tiap-tiap bulan 200, 300, 400 atau 500 katanya lagi. Dalam pada itu, Rafizi turut menyuarakan keyakinan bahawa rakyat akan dapat melihat dengan lebih baik bagaimana peruntukan subsidi itu disalurkan kepada isi rumah berbanding terus dibayar kepada syarikat minyak. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Subsidi diesel bersasar. Kalau pas kata okey, walaun kenala walau. Setiausaha Agung PAS umum di Facebook pada 9 Jun 2024 bahawa PAS sokong matlamat baik kerajaan untuk langkah ini. Walaun bolehlah rileks dan wala keputusan PAS pusat. PAS tekankan pelaksanaan tak bebankan rakyat seperti diulang-ulang oleh Perdana Menteri ke-10. Awal-awal memang ada benda yang perlu diperbaiki, tapi kalau tak mula, macam mana nak tahu? Dari tahun 2010, semua kerajaan BN, PH, PN cakap nak buat penyesaran subsidi ini, tapi tak buat-buat juga. Hanya cakap tapi tak berani buat. Kerana engkau tahu,
Dan kita semua tahu, perkara ini adalah perkara yang tidak popular. Bila tidak popular, besar kemungkinan akan menyebabkan undi mungkin banyak yang hilang. Itu saja yang dikejar oleh mereka. Berbeza dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, meskipun perkara ini bukanlah popular, tidak disenangi dan mudah dispin, mudah ditunggang isunya oleh orang lain, terutamanya pembangkang ataupun musuh, tapi Anwar Ibrahim tetap mengambil langkah, ambil saja. Yang penting kerajaan negara dapat diselamatkan dan juga rakyat dapat diperjuangkan. Apa nak buat dengan penjimatan 4 bilion ringgit setahun lepas hapus subsidi pukal diesel? Duit itu boleh guna untuk pastikan harga barang dan kos makanan kekal murah. Caranya, nombor 1, subsidi kurangkan kos pengangkutan logistik. 2, subsidi petani dan nelayan untuk rendahkan kos pengeluaran makanan. 3, subsidi tunai terus ke akaun individu yang layak. 4, stabilkan harga barang dengan memastikan bekalan yang cukup. 5, bantuan tunai kepada yang perlu untuk beli barangan harian. Kalau tangguh lagi, negara rugi 4,5 juta sehari atau 135 juta sebulan. Boleh bina sebuah sekolah setiap bulan atau 4 buah hospital setahun. Yang paling bengang, penyeludup yang dah kaya raya, golongan ultra rich yang nak tambah kaya dan warga asing. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Pernah dengar pepatah, diberi betis nak peha lagi, sudah dibagi peha nak kepala pula. Mungkinkah itu adalah sesuai dengan apa yang berlaku sekarang ini? Lepas kerajaan bagi akaun 3, muncul pula demonstrasi tuntut pengeluaran akaun 1. Biarpun KWSP memperkenalkan akaun 3 yang membolehkan ahli mereka mengeluarkan simpanan bila-bila masa, namun masih ada desakan yang menuntut pengeluaran dari akaun 1. Hari ini dilaporkan satu demonstrasi aman diadakan di hadapan bangunan Menara Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, kawasan Damansara, untuk menuntut kerajaan membenarkan pengeluaran bersasar kepada pencarum yang tiada lagi baki di akaun 2. Demonstrasi tersebut dilakukan sekumpulan pencarum bersama 3 pertubuhan bukan kerajaan NGO supaya akaun 1, akaun persaraan, dibenarkan untuk dikeluarkan. Ia turut disertai ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wan Jan. Wan Saiful berkata, beliau bersama wakil NGO lain hadir menyatakan sokongan serta menghantar memorandum tuntutan kepada pihak KWSP bagi memastikan supaya suara rakyat sebagai pencarum dapat didengari. Apa yang dimohon oleh mereka yang berkumpul pada hari ini adalah pengeluaran secara bersasar. Kalau betul-betul perlu, baru boleh keluarkan. Ini jauh lebih rasional, kata beliau. Saya harap hari ini pihak KWSP dan kerajaan dapat mendengar rintihan dan keluhan daripada pencarum-pencarum itu sendiri, kata beliau lagi. Saya akan terus bawa tuntutan ini di peringkat Parlimen, tetapi kesukaran yang kita hadapi ialah kerajaan tidak dengar apa yang kita suarakan, katanya ketika ditemui petugas media di hadapan Menara KWSP hari ini. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, apa yang tidak mungkin diberitahu oleh Wan Saiful Wan Jan ialah bagaimana kehidupan para pencarum selepas habis bekerja ataupun selepas pencen. Kalau semua simpanan mereka di KWSP itu habis. Anwar Ibrahim pernah berkata bahawa masa depan para pekerja itu
perlu dijaga juga. Bukan pada hari ini saja. Bagaimana 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Itu perlu difikirkan. Tapi biasalah, ada orang ini suka mengambil berbagai isu itu untuk dipolitikkan. Nak menunggang untuk menjadi isu bahan. Nak mahu konon-konon membantu, tapi sebenarnya hanya untuk mau menunggang, mendapatkan perhatian. Saudara-saudara sekalian, nak tanya satu hal lah. Kalau semua uang caruman pencarum KWSP ini dibenarkan keluar, nanti sudah pensiun, tiba-tiba tak boleh kerja, duit nak dapat dari mana? Nak tanyalah Wan Saiful Wanjan, bolehkah Wan Saiful Wanjan membantu pencarum-pencarum itu? Sanggupkah beliau datang turun bagi duit? Itu persoalannya. Kadang-kadang orang ni dia tak memikirkan masa depan, dia hanya memikirkan apa yang dia perlukan pada masa kini. Apabila pendapat anda semua, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Jaga rumah sendiri dulu. Tak payah kait isu air dengan kaum. Ini jawapan Koyo kepada Sanusi. Pedas, padu, pahit, pedih dan memang sekolahkan Sanusi kau-kau. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lepas Sanusi mengatakan bahawa Kedah bersedia menjual air kepada Pulau Pinang. Namun demikian, seorang Mazir Khalid, bekas pemimpin, dia ialah pemimpin UMNO, telah pun mengecam Sanusi. Kata beliau, margin air Kedah pun hanya 1%, nak jual lagi. Kedah pun ada masalah air, nak jual pula. Ada yang tanya, Kedah dah bankrupt ke? Kata mereka. Dulu taklah sampai begitu. Kenapa ni Sanusi? Kata netizen. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow, meminta Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, supaya menjaga halaman rumah sendiri terlebih dahulu sebelum menawarkan untuk menjual air terawat kepada Pulau Pinang. Kon Yeow berkata Muhammad Sanusi sepatutnya menjaga negeri sendiri sebelum mendakwa Pulau Pinang tidak mempunyai air walaupun menjadi negeri membangun. Beliau berkata, mereka yang melawat Langkawi kini amat maklum mengenai isu yang timbul akibat kebocoran pada saluran pipe bekalan air terawat dasar laut yang menghubungkan Tanah Besar ke Langkawi yang masih belum diperbaiki sepenuhnya. Jadi, jaga Kedah dulu sebelum tuduh Pulau Pinang, kata Ketua Menteri Pulau Pinang ini. Kata beliau, ya, saya memang akui ada isu air di beberapa kawasan. Tetapi kita sudah mengambil langkah untuk menangani isu itu. Katanya ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Kerajaan Perpaduan menjelang pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Bakap malam tadi. Sanusi dalam ucapannya pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Perikatan Nasional PN bagi PRK Sungai Bakap pada Sabtu lalu berkata, Kon Yeow dialu-alukan untuk berunding dengannya bagi membeli lebihan air terawat daripada loji lawatan air Lubuk Buntar untuk negeri jirannya itu. LPA Lubuk Buntar terletak di Bandar Baharu kira-kira 16 km dari sempadan Kedah Pulau Pinang. Kon Yeow turut menegur Sanusi bahawa isu air tidak ada kaitan dengan kaum. Sanusi ketika menyentuh isu air di Pulau Pinang, khususnya Sungai Bakap, pernah berkata, majoriti terjejas adalah orang Melayu. Kita tahu ini tiada kaitan dengan kaum. Ia memberi kesan kepada semua orang. Sanusi mempunyai cara berfikirnya sendiri, tetapi beliau sangat disenangi kerana orang suka mendengar sesuatu yang tidak masuk akal, katanya. Kon Yeow berkata beliau akan menghadapi apa jua cabaran bagi menunaikan tanggungjawabnya. Saya berdiri di sini untuk menangani isu air. Kami tidak lari daripada tanggungjawab. Jika ada masalah, kami akan cari jalan penyelesaian, katanya.
Konyo turut mengucapkan terima kasih kepada pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Seri Mazir Khalid atas maklum balas segeranya terhadap perkara itu. Sementara itu, Mazir turut meminta Sanusi fokus menyelesaikan masalah bekalan air terawat di Kedah terlebih dahulu sebelum memikirkan untuk menjual komuniti itu kepada Pulau Pinang. Katanya, idea sedemikian adalah tidak realistik berikutan Kedah pada masa ini mempunyai margin reserve air sifar. Sekian dulu, bye.